Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2 bersama Ustazah Zalina binti Awang dengan tajuk Berkati Rezekiku, dan hari ini kita akan fokus kepada adab makan dan minum. Sebelum kita memulakan pelajaran, jom sama-sama kita baca doa. Sama-sama tanda tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, Ustazah minta semua murid-murid semak buku teks, tajuk Berkati Rezekiku di muka surat 115. Hari ini kita akan fokus kepada adab makan dan minum. Ustazah percaya setiap hari kita akan makan banyak kali. Tak kira sama ada kita makan dengan adik-beradik ataupun dengan keluarga. Setiap kali kita makan, kita mesti mengamalkan adab-adab yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya amalan kita iaitu semasa kita makan, di samping kita mengenyangkan perut, kita juga mendapat pahala dan diberkati oleh Allah. Jom sama-sama kita tengok apakah dia adab-adab makan itu. Baik. Adab sebelum makan. Yang pertama, membasuh tangan sehingga bersih. Tangan mana tangan? Ni tangan kan? Sebelum makan, basuh tangan sehingga bersih. Nak basuh tangan mana? Basuh kedua-dua tangan. Basuh kedua-dua tangan. Kita makan memang tangan kanan, tetapi kita hendaklah membasuh kedua-dua tangan. Kamu nampak Ustazah angkat ni tangan kanan ya? Ni tangan kanan. Bukan tangan kiri. Ni tangan kiri. Ni tangan kanan Ustazah. So kita makan menggunakan tangan kanan. Kenapa guna tangan kanan? Inilah tangan untuk kita makan dan kita buat sesuatu yang mendatangkan faedah, mendatangkan pahala. Dan inilah inikah tangan yang menjadi tangan untuk kita lakukan sesuatu yang baik. Untuk tangan kiri ni tak baik ke dia? Tak, bukan tak baik. Tangan kiri ni Allah dah tentukan tangan kiri untuk kita basuh berak. Jadi kita tak boleh campur. Kanan dan kiri kita tak boleh campur. Kanan untuk kita makan. Yang ini untuk kita basuh berak, pegang kemaluan. Faham ya? Baik. Adab makan yang kedua, duduk dengan tertib. Apa maksud duduk dengan tertib? Semua orang kat rumah ada meja makan kan? So duduk di kerusi makan, menghadap makanan dengan tertib. Maksud dia, kita dilarang makan sambil berjalan ataupun sambil berlari. Nanti makan sambil berjalan, berlari, tercekik. Itu sebabnya. Faham? Selain itu, kalau kita nak pahala, kita mesti menjaga adab makan dan minum, iaitu makan dan minum dalam keadaan duduk dengan tertib, duduk dengan baik. Yang ketiga, adab makan yang ketiga iaitu membaca basmalah. Apa dia basmalah? Senang je, ikut Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah basmalah. Nak buat sesuatu mesti dimulakan dengan bismillah. Apa lagi kalau nak makan? Kena baca bismillah. Baik, seterusnya adab makan, membaca doa makan. Tahu kan doa makan? Kamu dah belajar dah dekat tadika. Baik. Jom sama Ustazah baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan ya.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa maksud dia? Maksudnya, ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhi kami daripada azab neraka. Okay, sekali lagi ikut Ustazah. Tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sebut betul-betul ya. Bukan Allahumma barikana fima razaqana. Bukan razaqana. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey, Ustazah doakan semoga anak-anak hafal doa ni ya. Okey. Seterusnya, jom kita tengok adab-adab semasa makan. Okey, apa dia adab semasa makan? Yang pertama, gunakan tangan kanan. Tadi Ustazah dah terangkan kan? Makan gunakan tangan kanan untuk mendapatkan keberkatan. Kerana Rasulullah kita makan menggunakan tangan kanan. Okey, baik. Yang kedua, mengambil makanan yang paling hampir dengan kita. Okey, supaya kita nampak sopan aja waktu makan. Faham? Bukan kita nak menunjuk pada orang, tapi sebagai seorang Islam, kesopanan tu sangat penting. Ambil makanan yang ada kat depan kita dulu. Kalau kita nak minta makanan yang jauh dari kita, kita minta tolong ibu bapa kita. Mak nak yang itu, ayah nak yang ini, kita janganlah bangun dan kita ambil dulu. Okey? Faham ya? Yang ketiga, elakkan meniup makanan atau minuman yang panas. Tak boleh tiup. Ada orang kalau ambil cawan, minuman tu panas, dia pun tiup. Tak elok sebab udara yang keluar dari mulut kita ni mengandungi kuman-kuman yang ada dalam badan kita. So, dia jatuh dalam makanan. Okay, nanti kamu akan belajar dalam sains. Sebab kalau udara yang keluar dari mulut kita ni, nama dia apa? Nanti dia akan jatuh dalam makanan, dia akan masuk balik dalam mulut kita. Okey, tak elok. Okey, baik. Yang keempat, elakkan berbual perkara yang tidak baik ketika sedang makan. Tak boleh sembang-sembang yang tak baik. Kalau nak bercakap pun, cakap benda yang baik-baik je. Sebab kita menghadap makanan. Tadi kita dah baca doa, tiba-tiba kita cakap benda tak elok. Tiba-tiba marah kawan, keluar perkataan BODOH. Tak boleh. Sebab depan makanan kan, tak boleh. Jangan sesekali bercakap benda yang tak baik. Baik. Seterusnya yang kelima, tidak membazir. Apa dia membazir? Ambil makanan banyak-banyak, lepas tu makan sikit je. Lepas tu tak naklah, buang dalam bako sampah. Cuba bayangkan orang yang berada di Palestin sana. Tak ada makanan, mereka makan rumput-rumput, batu-batu kecil tu jadi makanan. Kita dekat sini banyak makanan tapi kita membazir. Membazir itu adalah amalan syaitan. Al-mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan membazir makanan sebab siapa yang membazir, dia adalah kawan syaitan. Nak jadi ke kawan syaitan? Tak nak kan? Okey, baik. Seterusnya, tidak mencela makanan. Apa maksud tak mencela makanan? Bukan tengok makanan, buruknya makanan ni. Bukan mencela makanan macam tu. Itu pun mencela juga. Tapi selalu orang lupa. Apa dia mencela makanan? Contoh, kita tak suka makan sayur. Bila orang pelawak kita sayur, kita cakap, tak naklah sayur, tak best. Itu adalah mencela makanan. Jangan sesekali mencela makanan. Kalau kita tak suka, kita diam. Tak apa, terima kasih. Awak makanlah, saya tak suka. Cakap terus terang, tapi jangan mencela makanan. Okey, seterusnya. Apa kita nak buat kalau kita terlupa membaca doa makan? Terlupa baca doa makan ni, syaitan makan sama-sama dengan kita tau. Okey, jangan sampai terlupa. Kalau terlupa, apa kita nak baca? Okey, ikut Ustazah. Kalau kita terlupa membaca doa, bacalah Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu.
Lagi sekali Ustazah ulang, ikut sama-sama. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok. Kenapa kita kena amalkan adab-adab semasa, adab-adab sebelum dan semasa makan tadi. Okey, kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulamu sammillah wa kullu miyaminika ya ghulamu sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Maksud dia, wahai anak-anak tu kitalah ustazah, kamu, ibu, ayah. Okey, bacalah bismillah sebelum makan. Okey, kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Okey, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang paling hampir. Maksud dia, adab makan yang Ustazah terangkan tadi, bukan saja-saja Ustazah nak letakkan adab makan. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengamalkan sunnah, maksud dia cintakan Rasulullah. Siapa yang cintakan Rasulullah, insya-Allah akan masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya kita tengok, kita dah sebelum makan tadi kita dah mengamalkan adab-adab. Semasa makan pun ada adab-adab. Okey, sekarang kita tengok adab-adab selepas makan dan minum. Okey, yang pertama, membasuh tangan. Okey, dah makan dah habis makanan, kenalah basuh tangan. Takkan nak tidur dengan tangan kotor kan? Tangan tu penuh dengan makanan, kejap lagi tikus gigit tangan kita. Kena basuh tangan bersih supaya nak buat kerja lain sekejap lagi tak adalah tangan kita penuh dengan makanan. Okey, yang kedua, membaca doa selepas makan. Tadi nak makan baca doa, baca bismillah, baca doa. Sekarang ni dah habis makan, kena juga baca doa. Okey, sama-sama kita baca doa. Ikut ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Lagi sekali ikut ustazah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, ataupun wa ja'alana muslimin pun boleh. Okay, maksud dia, segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami dari golongan orang-orang Islam. Okey. Jadi adab-adab yang kita amalkan tadi ialah nak menandakan kita ni sebagai seorang Islam, nak membezakan kita ni dengan orang-orang yang bukan Islam. Okey, baik. Baik, seterusnya mari kita tengok apa itu kepentingan mengamalkan adab-adab makan dan minum. Baik, jadi kita dah tengok adab sebelum makan, adab semasa makan, adab selepas makan. Sekarang ni kita tengok kenapa kita mesti mengamalkan adab-adab ni. Okey, yang pertama sekali, melatih diri menjadi seorang yang disiplin. Okey. Bila kita berdisiplin, kita akan menjaga maruah diri dan keluarga kita. Kita akan terhindar daripada melakukan perbuatan yang tercela. Kalau kita mengamalkan adab-adab makanan minum, kita duduk dengan sopan, kita makan dengan baik. Orang kan tengok, oh baiknya budak ni, anak siapa ni makan elok, dia duduk sopan je makan. Jadi siapa yang dapat nama? Keluarga kita yang dapat nama. Itulah yang dikatakan sebagai melatih diri dan menjadi seorang yang berdisiplin. Okey, yang kedua, menjaga kesihatan diri. Okey, kesihatan terpelihara. Macam Ustazah terangkan tadi, sebelum kita makan, kita hendaklah membasuh tangan. Kenapa nak basuh tangan? Kat tangan kita ni kita pegang macam-macam benda kita pegang. Jadi banyak kuman yang melekat pada tangan.
Bila nak makan, cuci dulu tangan bersih-bersih baru makan. Jadi kita terhindarlah daripada jangkitan kuman dan penyakit. Okey, baik. Baik, yang kedua, meningkatkan kualiti kehidupan. Bila kita sihat, kita dapat melakukan kerja, kita dah menjadi seorang yang sihat dan cerdas. Jadi kita boleh buat apa saja yang kita suka. Kalau kita tak sihat, kita jadi lemah, kita jadi tak bermaya. Jadi kita tak berkualiti lah hidup. Okey, baik. Yang ketiga, kenapa kita kena mengamalkan adab makan dan minum? Iaitu bila kita mengamalkan adab makan dan minum, masyarakat akan menjadi harmoni. Apa dia masyarakat harmoni? Masyarakat yang bahagia, masyarakat yang hidup dalam keadaan gembira. Okey, contohnya macam masa makan tadi, kita tak cakap benda yang bukan-bukan, kita tak bergaduh, kita tak mengata orang. Jadi kita dapat merapatkan hubungan sesama manusia. Kita makan dalam keadaan gembira, okey? Hidup pun jadi aman damai, tak gaduh-gaduh dengan orang. Okay, yang terakhir, melatih diri menjadi seorang yang bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan kepada kita. Kita baca doa sebelum makan, kita baca doa selepas makan. Maka apa yang kita makan tu Allah memberkati. Okey, dan kemudian kita jaga jangan membazir makanan. Jadi bila kita bersyukur, kita menjadi seorang Muslim yang sempurna iman dia. Orang yang sempurna iman dia, insya-Allah akan menjadi pengikut setia Rasulullah dan akan menjadi sahabat Rasulullah di syurga nanti. Baik, itu sahaja daripada Ustazah. Okey, untuk kali ini Ustazah akan bagi kerja. Okey, hari Isnin nanti kamu akan dapat buku buku aktiviti. Okey, buku aktiviti. Nampak tak buku aktiviti? Mana kamera? Okey. Ni dia buku aktiviti tahun 2. Okey, latihan yang perlu kamu buat ada dalam buku aktiviti ni. Okey, di muka surat 115. Okey, buka muka surat 115. Dia sama je macam buku teks muka surat 115. Okey. Ada latihan. Ni ada latihan ni. Suaikan ni. Kamu tengok adab makan dan minum. Berdasarkan gambar ni kamu suaikan. Okey, suaikan berdasarkan gambar ni. Okey, kamu buka. Kamu buat sama-sama. Kamu buat dengan ibu bapa kamu dulu yang muka surat 115 ni. Untuk minggu ni, muka surat 115 latihan kamu ya. Okey, faham ya? Itu saja untuk minggu ini. Sekian dulu daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.